Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur memahami Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Mereka yang memiliki buku ini boleh merujuk ke halaman 49 dan 52 bagi buku edisi baru. Selain itu, tuan-tuan, puan-puan boleh merujuk juga kepada terjemahan Al-Quran atau kepada aplikasi Al-Quran yang ada di dalam handphone pintar tuan-tuan, puan-puan. Beberapa hari yang lalu kita telah membicarakan bab berkaitan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Isti'azah kita ni masih lagi panjang. Hari ini insya-Allah kita sambung dengan bab kecil, iaitu berkaitan dengan bagaimana tipu daya syaitan. Bagaimana hasutan syaitan supaya mengajak manusia ini bermusuhan sesama sendiri. Ini satu tajuk kecil yang kita khusus membicarakan bagaimana strategik syaitan itu menghasut manusia supaya saling bergaduh, bermusuhan. Sehingga hari ini kita berperang tak selesai-selesai. Jadi di sebaliknya itulah bisikan-bisikan jahat daripada syaitan. Ingat, kita kembali kepada kisah yang mana Al-Quran menceritakan kejadian pergaduhan yang awal-awal terjadi di dalam sejarah manusia. Iaitulah di antara dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Dua beradik ini Allah takdirkan menjadi permulaan kepada berlakunya peristiwa permusuhan sesama manusia. Anak zuriat pertama Nabi Adam alaihissalam telah pun dihasut, digoda oleh syaitan sehingga sanggup melakukan pembunuhan. Qabil, si abang, telah melakukan perbuatan dosa, membunuh, iaitu membunuh adik kandung sendiri, Habil, disebabkan kerana marah dan benci. Ingat ya, dua sifat itu adalah sifat iblis, marah dan benci. Jadi apa yang berlaku kepada dua beradik ini, kita bacalah kisah mereka untuk mendapat gambaran yang lebih detail bagaimana peristiwa ini terjadi. Tetapi yang saya nak highlightkan di dalam kuliah kita ini, disitulah bermulanya manusia mula berbunuhan sesama sendiri. Qabil membunuh anaknya. Membunuh adiknya, maaf ya. Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil. Peristiwa itu menjadi tanda-tanda awal
bahawa memang akan terjadi pertumpahan darah di kalangan anak-anak zuriat Nabi Adam alaihissalam hinggalah ke hari kiamat. Peristiwa ini kita melihat bahawa di belakangnya itu kita lihat kenapa si Qabil menjadi sedemikian. Kerana hatinya sudah dipengaruhi oleh jiwa yang kotor. Hatinya dipenuhi oleh nafsu. Nafsu minal anil hawa disebut. Makna nafsu manusia ini neutral, tetapi ketika dipengaruhi oleh hawa. Dalam bahasa kita disebut hawa nafsu. Itu nafsu yang buruk, nafsu yang keji. Nafsu yang boleh menjerumuskan manusia ke dalam tindakan-tindakan yang jahat. Itu maksudnya. Jadi Qabil telah terpedaya dan dia mengikut hawanya. Jadi ketika melihat peristiwa kurban adiknya diterima Allah sedangkan kurbannya tidak diterima, maka saat itu marah. Timbul perasaan marah. Jadi ingat, di belakang sifat-sifat marah itu adalah syaitan, iblis. Jadi marah, dari marah meningkat hingga ke level benci, dendam, dan berakhir dengan perbuatan membunuh. Ini yang terjadi dan inilah juga yang ciri-ciri inilah yang terjadi kepada kita di hari ini. Jadi dengan peristiwa itu Qabil membunuh adiknya. Sesudah itu barulah datang penyesalan. Dia menyesal setelah terjadi, tetapi apa nak buat? Sudah terlajak. Demikianlah Quran mengisahkan dan tuan-tuan dan puan nanti boleh cari ayat-ayat yang berkaitan kisah dua anak Adam ini. Saya nak ceritakan ini, nak kaitkan bahawa itulah kerja syaitan, kerja iblis, menghasut manusia supaya saling berpecah, bergaduh, bermusuhan. Ketika berlaku permusuhan, apa yang terjadi ketika berlaku permusuhan? Syaitan akan mengapi-apikan. Itu dalam istilah bahasa kita ada, batu api. Inilah dia cirinya. Itu kerja syaitan lah. Siapa yang jadi batu api ini suka mengapi-apikan orang, itulah syaitan. Syaitan minal ins, dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu kerja mengapi-apikan. Dia menyucuk-nyucuk manusia, dua orang yang bergaduh tadi, dia cucukkan perasaan marah, perasaan benci. Ditimbulkan keburukan-keburukan pihak lawan ini tadi. Sehingga orang ini menjadi sangat marah, sangat benci, maka akhirnya akan berlakulah pertembungan, pergaduhan. Ya. Kemudian akhirnya pembunuhan. Ini yang terjadi. Ya. Jadi di belakangnya adalah syaitan-syaitan jahat yang menghasut, menimbulkan benda-benda yang boleh menjadikan kemarahan kepada dua pihak yang ada masalah hubungan tadi. Itulah kerja syaitan. Belah sana pun dia cucuk, sebelah sini pun dia cucuk. Akhirnya, kerana kedua-duanya tidak dapat berfikiran waras, terikut dengan tipu daya syaitan tadi, akhirnya berlakulah permusuhan. Mula-mula dimulakan dengan perselisihan, berselisih pendapat. Okey lagi. Tapi ketika perselisihan pendapat itu membawakan kepada isu yang lebih besar, tak boleh terima, kemudian dianggap bahawa isu-isu itu isu-isu yang vital, isu-isu yang utama, sehingga akhirnya timbul pergaduhan. Itulah kerja syaitan. Untuk lihat dengan jelas kita balik pada diri kita. Hari ini, dalam isu kehidupan semasa kita, baru kita nampak. Kita melihat dalam isu agama pun orang bergaduh, bermusuhan, sehingga berperangan. Dengan memang itu sesama dalam isu agama, isu yang baik. Pun manusia bermusuhan. Ingat, di belakangnya adalah syaitan. Di belakangnya adalah iblis yang sentiasa mengadu domba supaya kita ni berperang, bergaduh.
dalam keluarga biasalah ada perasaan tak puas hati. Biasa itu timbul perasaan tak puas hati, terlebih terkurang di sana dan di sini. Itu kebiasaan, itu adalah norma dalam hidup kita. Tetapi ingat, syaitan akan memperalatkan benda-benda ini yang kecil-kecil ini dijadikan besar sehingga akhirnya berlakulah perselisihan, perbezaan. Mula-mula perbezaan pendapat, kemudian membawa sampai kepada pertengkaran. Akhirnya berlaku permusuhan. Dan yang terburuk sekali ialah pembunuhan. Nah, itulah cita-cita iblis dan syaitan nak menghancurkan manusia. Sebab itu kita kena sedar strategi ini. Strategi yang sangat jahat, sangat licik. Apa yang penting kita kena balik kepada diri kita. Sedar keadaan diri kita. Sebab itu Al-Quran banyak menyebut kalimah diri manusia itu dengan menggunakan lafaz an-nafs. An-nafs ni pada hakikatnya maknanya adalah jiwa. Jadi ketika kalimah ini, perkataan ini digunakan untuk merujuk manusia, makna Allah nakkan kita faham bahawa diri manusia ini adalah jiwa dia. Bukan jasad. Ya, pada jiwa. Maka disebut an-nafs. Jadi kita lihat bagaimana syaitan membisikkan. Pertama, kita lihat dalam keadaan yang normal. Contoh kita dalam keluarga. Baik dah, bagus adik-beradik. Ya? Mak ayah. Tapi syaitan akan membisik. Yang pertama sekali dia memunculkan prasangka. Prasangka ini adalah sangkaan-sangkaan yang datang, timbul di kepala kita. Di dalam emosi kita. Dia menyangka, oh, orang ni begini. Jadi sangkaan-sangkaan itu adalah sangkaan buruk. Su'uzon. Jadi sebab itu Al-Quran mengingatkan kita benda-benda ini. Cuma kita kena memahaminya. Allah banyak menegur kita, mengingatkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan satu sifat ini, itulah sifat zon. Zon ni sangkaan. Sangkaan ini dalam keadaan normal, dia ada dua. Sangkaan yang baik, sangkaan yang buruk. Tetapi biasanya kita ni suka kepada yang buruk. Ini ingat. Satu daripada senjata syaitan untuk menghasut kita ialah sifat sangkaan buruk. Zon. Su'uzon. Ingat zon ni ada dua. Su ataupun sangkaan yang buruk. Su'uzon. Sangkaan yang buruk. Satu lagi, ada sangkaan yang baik. Bersangka baik. Sebab itu kita ada istilah. Yang ini dipanggil husnuzon. Husnuzon. Sangkaan buruk biasanya di belakang sangkaan itu adalah syaitan. Itulah jahatnya. Kita tidak sedar bagaimana dia datang, dia menimbulkan sangkaan dalam diri kita. Bila melihat seorang itu, kita nampak aspek yang buruk orang itu. Padahal keburukan itu belum pasti. Sebab itu disebut sangkaan, zon. Maknanya benda yang belum fakta. Belum nyata. Tetapi dia dah muncul di fikiran kita. Jadi sebab itu kita orang beriman ni paling mudah kita bila datang muncul prasangka buruk tu kita terus
tepiskan. Kita terus forget it, lupakan dia. Itu langkah yang terbaik. Ketika kita layan dia, sangkaan buruk tu kita mula layan, dia timbul, dia muncul tu kita layan dia. Dia akan diperindahkan lagi sangkaan buruk itu oleh syaitan. Dia bagi lagi gambaran, begini, begini. Timbul persangkaan orang ni begini, begini, begini. Akhirnya kita sudah mewujudkan satu tanggapan buruk kepada seseorang. Itu permulaan dia kena ingat. Syaitan bermula di situ. Sebab itu Allah mengingatkan bab zon ni. Mari kita rujuk kepada surah Al-Hujurat. Surah 49. Surah Al-Hujurat 49 ni banyak sangat teguran kepada manusia supaya menjaga akhlak dia. Jadi kita mari cari ayat dia insya-Allah. Kita kita lihat ayat yang ke-12. Surah 49 ayat 12 ya. Ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Itu sebahagian daripada ayat 12 surah Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Zon tu makna sangkaan. Kerana sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jadi sangkaan yang berdosa itulah sangkaan buruk tadi. Su'uzon tadi. Sebab tu dibagi zon tu neutral. Sangkaan ni boleh wujud dalam fikiran kita. Tetapi ketika sangkaan itu bersifat buruk, yang itu boleh membawa kepada dosa. Itu disebut ni. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa-dosa. Ingat ayat ini. Ayat 12 Hujurat. Ingat ya. Allah mengingatkan kita supaya jauhi. Sebab tu saya sebut tadi, ketika mula muncul sangkaan dalam kepala kita, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, cepat-cepat kita tepis. Mana kita forget it, lupakan dia, tolak dia. Begitu. Jangan layan dia. Itu maksud dia. Sebab ini permulaan suntikan jarum jahat syaitan tu. Permulaan dia di situ. Dia munculkan sangkaan-sangkaan dalam diri kita. Ingat, mari kita refleks balik kepada diri kita, pengalaman hidup kita. Memang setiap hari, setiap masa akan muncul ni. Lihat saja orang datang ke rumah, kita dah sangka. Sangka tu dia ada dua, sangka baik ke sangka jahat. Kalau sangka baik, kita rasa, ni orang ni tetamu aku. Tapi bila keadaan yang buruk, orang datangnya kita kata, ini mungkin pencuri. Ini atau orang yang nak mengkhianati aku. Kan perasaan tu ada. Dalam apa keadaan pun, perasaan, fikiran itu akan muncul. Itu yang disebut sebagai azan, sangkaan. Sangkaan ni begini, satu yang kita belum pasti. Nak beza bagaimana? Contoh, bila yang datang rumah kita, kita keluar tengok, kawan kita. Yang itu fakta, tidak timbul syak zan lagi. Ingat, zan ni bila datang orang yang tak kenal. Kita tak pernah tengok orang ni. Itu dia muncul. Ini orang ni baik ke jahat ke? Kan ada perasaan tu. Tetapi orang yang boleh membezakan, dia akan berfikir dulu. Orang ni baik ke tidak? Dia akan ada antara dua. Tetapi sebaik kita ni biasakan diri dengan sangka baik. Maknanya dengan husnuzan. Maka dengan sangka baik, orang datang kita bertanya, tuan dari mana? Apa hal? Tapi cuba bayangkan, kalau kita bermula dengan sangka buruk,
Pertama sekali kita tak keluar rumah pun. Tak jawab pun salam orang tu. Dan mungkin kita tak layan. Itu tindakan yang akan terjadi bila kita bermula dengan sangkaan buruk, su'uzon. Ini benda psikologi yang hari-hari kita alami. Tapi kena belajar sikit bagaimana nak menangani ini. Sebab apa? Dia berkaitan dengan perintah Allah. Ingat baik, Allah minta kita jangan layan sangkaan-sangkaan buruk kerana dia adalah dosa. Bermula dengan sangkaan buruk inilah akhirnya kita bertelagah sesama sendiri. Baik kita lihat kehidupan kita hari-hari. Dalam keluarga kita bergaduh, kita bermusuhan. Tidak setuju dengan adik-beradik ini. Darah daging pun ada yang tak setuju, bermasa muka. Berbeza ini biasa, tetapi berbeza yang membawakan kita hingga tak mau bertegur sapa, bermusuhan. Masya Allah, itu sudah melampaui dan tidak dapat diterima. Inilah kerja-kerja syaitan. Di luar, di dalam masyarakat, Masya Allah lagi banyaklah isu-isu sangka buruk ini. Kita melihat dalam isu agama pun kita berpecah belah. Maka dalam agama disebut khilaf, berbezaan. Khilaf itu sebenarnya suatu rahmat. Khilaf itu suatu yang normal. Tetapi apa yang terjadi hari ini, kita menyalahguna khilaf itu sehingga membawa kita kepada permusuhan. Serang menyerang, fitnah memfitnah, kutuk mengutuk, hina menghina. Padahal sesama kita. Yang kita isunya pun isu agama, isu kebaikan, nak buat kerja kerana Allah. Tetapi kerana terjadinya khilaf, kita berselisih. Berselisih tak ada masalah, itu namanya khilaf. Tetapi kita berselisih dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak berakhlak. Tidak sesuai dengan apa yang Quran minta tadi. Akhirnya kita bergaduh. Adakah patut munasabah seorang guru, seorang ustaz contohnya, nak mengutuk satu golongan yang tak bersetuju, yang tidak ada persamaan dari segi fahaman dia, fiknya, dari segi pendirian, pegangannya, hanya berbeza situ, dia kutuk orang tu. Tentulah tidak patut. Karena seorang ustaz, seorang ulama, dia adalah model kepada ummah. Kita boleh berbeza tetapi kita tidak boleh menghina. Ingat. Kita boleh berbeza, kita tidak boleh merendahkan orang, kita tidak boleh menghinakan orang yang tidak sefahaman dengan kita. Dan ini terjadi dalam masyarakat kita. Di dalam masjid, di dalam surau, di dalam majlis ilmu. Itulah yang sangat menyedihkan kita. Dahsyatnya syaitan tu. Ingat, tu saya kata, syaitan tidak akan mengusik orang-orang biasa. Tetapi syaitan juga akan attack orang-orang yang hebat, yang ada ilmu, ustaz, ulama, imam. Orang-orang ni juga akan jadi sasaran syaitan. Tapi kita kadang-kadang, kadang tu imam cakap tu seolah-olah kita boleh menghalalkan. Tidak timbul siapa pun yang melakukan akhlak yang buruk, memfitnah, mengata, mengumpat, mengutuk, mencerca, menghina, dia tetap melakukan dosa. Ingat. Tidak ada beza antara siapa, orang yang pakai sorban besar ke, orang yang tak pakai songkok ke, sama saja di sisi Allah. Sebab itu menggambarkan akhlak yang buruk. Dan mereka ini adalah golongan yang mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan nak mengadu domba. Syaitan nak memperlagakan antara satu kumpulan dengan kumpulan. Apa lagi lah kita dalam agama ini, yang itulah syaitan suka. Nak memecah belahkan kita. Maka timbul golongan A lawan golongan B. Maka golongan A menghina golongan B. Golongan B respon pula, kutuk balik. Ini terjadi dalam masyarakat. Apalagi isu politik. Agama dah menjadi mainan. Di dalam isu politik, orang sanggup menghalalkan, kadang-kadang ngeri kita tak sanggup mendengar kalimah-kalimah yang keluar dari bukan sebarang orang. Orang yang ada ilmu.
Tetapi jelas bahawa mereka ini mengikut jejak syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ingat tuan-tuan dan puan, syaitan itulah kerja dia. Dia akan menghasung kita, memperlagakan kita, sesama kita. Jadi tak ada cara. Sebab itulah di dalam surah Hujurat yang kita baca tadi, surah 49, itu satu ayat yang kita baca, ayat 12. Dalam surah Hujurat ini banyak sangat teguran peringatan Allah kepada kita. Salah satu, mari kita baca, tengok bagaimana ciri orang Islam sepatutnya. Sebab itu Allah sebut di dalam ayat 9 ini, Allah ceritakan tentang pergaduhan ataupun permusuhan, peperangan di antara dua pihak dan dua-dua ni orang beriman. Allah tunjuk cara dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah kata, jika ada dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala hal. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Lihat bagaimana Allah ambil ayat ini, ayat 9 surah Hujurat. Allah cerita terus terang tentang dua pihak bermusuh, dua-duanya beriman. Ini kita berlaku sekarang ni. Berperang sekarang ni, peperangan di negara-negara yang ada hari ini, yang berperang sekarang ni, peperangan antara siapa? Kalau tidak peperangan antara orang beriman sesama sendiri. Apa yang berlaku di Syria? Apa yang berlaku Saudi di Yaman? Dan apa yang berlaku di negara-negara Timur Tengah? Berlaku terjadi peperangan yang dahsyat antara orang Islam sesama sendiri. Itulah isu dia. Kemudian musuh kita, orang-orang kufar, sukalah bila tengok kita dah berperang. Itulah dahsyatnya kerja-kerja syaitan. Sampai hari ini kita melihat peperangan yang terjadi, peperangan sesama kita. Sebab itulah dalam ayat 9 ni Allah mengingatkan. Cara dia, makna setiap pihak yang berperang tadi kena didamaikan. Itu tugas kita orang tengah. Mendamaikan antara kedua. Jika ada antara keduanya A dan B ni, salah satunya degil, keras, tak nak perang juga. Kita berhak perangi dia. Itu cara yang perintah Allah. Sebab perintah ni jelas, terang. Siapa yang ingkar, maka orang itu yang kita perangi dan bawa dia balik kembali ke jalan Allah. Itu maksudnya. Sebab Allah nak kita ni berdamai. Bukan nak terus berperang dan salah satu pihak mati. Ya? Allah nak kita ni berdamai. Sebab itulah bila fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma. Jika keduanya dapat kembali memenuhi perintah Allah, Allah suruh kita berdamai. Fa'aslih. Maknanya kita baikkan balik, pulihkan balik hubungan antara dua golongan yang berperang tadi. Isunya berperang. Tapi dalam hidup kita hari-hari, ayat ni kena kat kita juga. Dalam keluarga kita pun kita bergaduh, berperang. Dalam masyarakat kita pun berperang. Dalam masjid pun kita berperang. Tapi tidak berperang dengan senjata. Tetapi kita berperang dengan pemikiran, dengan hujah-hujahnya. Ya? Dengan tuduhan, dengan pelbagai cara. Berperanglah maksudnya itu. Jadi tugas kita yang tahu ini, yang kita sedar ni, kena perdamaikan dua pihak ni. Seboleh-bolehnya. Dan tengok, lihat dua. Satu yang keras,
yang tak nak. Bila ajak berdamai, ada seorang yang degil, tak nak. Orang ini berhak kita perangi. Itu hukum Quran. Sebab hukum Quran ni jelas. Bukan hukum yang nak perlukan pemahaman lain. Sebab ayat ni jelas terang Allah sebut. Ketika duanya tengok mana pihak yang degil, yang itu kita berhak perangi. Itu panduannya. Tetapi hari ini kita lihat dalam masyarakat. Masya Allah. Jadi itulah. Sebab itu kita disebut kita berada di zaman akhir zaman ni, zaman fitnah. Sehingga akhir kita pun dah tak rasai dah fitnah tu. Sebab dah jadi pakaian kita hari-hari. Dengar orang berselisih, bergaduh, bertengkar, kutuk, mengutuk ni dah jadi biasa. Tak pula hari ni dengan zaman digital ni. Masya Allah. Perbuatan-perbuatan keji buruk yang dianjurkan oleh syaitan itu dah jadi biasa. Dah jadi nilai baru kepada kita. Yang itulah yang lagi menyedihkan. Sebab itu kita kena jagalah diri kita sebaik-baiknya. Yang mana mampu kita buat yang terbaik sesuai dengan perintah Al-Quran. Kemudian kita lihat satu lagi ayat 11. Surah Al-Hujurat juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in. Asa an yakunna khairan minhunna. Allah kata, wahai orang beriman, janganlah kamu sebagai satu puak mencemuh, menghina, merendah-rendahkan puak yang lain. Dan janganlah kamu, orang perempuan, merendah, menghina, mencemuh kumpulan perempuan yang lain. Dalam ayat ni Allah mengkhususkan. Kena fikirlah ada sebab tu. Selalunya ayat-ayat ni Allah contoh bagi umum. Laki perempuan sekali. Tapi dalam ayat ni Allah membezakan. Allah sebut nisa'un ala nisa'. Fahamlah tu. Makna kita ni jangan Allah kata merendah-rendahkan orang. Ini syaitan masukkan dalam fikiran kita. Sangkaan buruk tu dalam bentuk kita tengok orang peleceh. Alah, siapalah dia. Merendahkan orang, menghina orang. Sebab Allah ingatkan kita ni. Boleh jadi orang yang kamu rendahkan, kamu hinakan, kamu cemuh itu, mungkin dia lebih baik daripada kamu. Kamu tak tahu. Nampak? Ini peringatan Allah ni ada kaitan dengan sifat-sifat sangka buruk tadi. Kita ni menyangka orang tu rendah pada kita. Kita selalu merasa diri kita lah yang baik. Diri kita lah yang betul. Orang lain tu salah semuanya. Ini sikap ni disebut ni. Inilah ayat 11 Hujurat. Kemudian Allah sebut, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَمَا الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah pula kamu memanggil-manggil segolongan lain dengan gelaran-gelaran yang dia tak suka. Hari ini itulah yang banyak kita lihat dalam WhatsApp, dalam FB, dalam media sosial. Kita tak suka orang tu, kita label dia, bagi gelar macam-macam. Yang melucukan okey juga, tapi memalukan pun ada. Inilah perbuatan inilah yang Allah tegur ni. Quran ni 1400 tahun dulu, tapi perbuatan sampai hari ni ramai orang dah buat kerja ni. Mencemuh orang, manggil gelar-gelar orang dengan gelar yang niat nak menyakitkan. Dan kita buat. Kita yang mengaku beriman ni, yang mengaku orang Islam ni, buat kerja ni. Ingat baik-baik. Tambah dalam isu politik, orang dah tak ada rasa segan, tak ada rasa bersalah nak mengutuk orang, menghina label orang, ambil gambar orang, buat ni fitnah macam-macam. Ini dahsyatnya zaman ni. Sedangkan Allah sebut tu tadi. Ya, jangan kamu menggelarkan. Tak suka orang ni gelar dengan macam-macam gelaran yang kita rasa tak, kita sendiri pun tak seronok kalau orang gelar benda tu pada kita, kita buat kepada orang lain. Larangan-larangan tersebut itu menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, menderhaka kepada Allah. Dan amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Ingat.
Dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, minta maaf kepada orang yang kita kutuk, orang yang kita hina, maka ingat Allah kata dia adalah orang yang zalim. Na'udzubillah min zalim. Kena label zalim ni berat pada kita. Kemudian ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Ini ayat ni kita dah baca yang awal-awal tadi. Itu sambungan daripada ayat yang berkaitan tadi. Yang kita dah baca tadi awal-awal ayat 12. Jadi ayat 11 ayat 12. Marilah kita lihat. Itulah beberapa ayat yang saya dah baca, khususnya ayat-ayat daripada surah Al-Hujurat tadi. Allah mengingatkan kita. Dan apa yang Allah ingat ni bila kita kait dengan bab kecil hari ini, iaitu bagaimana syaitan nak menimbulkan permusuhan di kalangan kita. Itulah nampak jelas. Ingat balik bahawa semua ni ada syaitan di belakangnya. Kita tidak sedar bahawa syaitan itu membisik-bisikkan prasangka kepada kita. Bermula dari prasangka timbul sikap kita merendahkan orang, menghina orang, mengutuk orang. Dan hari ini jadi amalan. Seolah-olah tak ada apa. Tak rasa bersalah. Tak rasa benda ni benda yang berdosa kepada kita. Sedang Allah sebut, ini amalan orang yang zalim. Na'udzubillah, kita ni kalau jadi orang zalim, habislah kita. Jadi sebagai pengajaran kepada kita, banyak lagi lah. InsyaAllah saya akan sentuh, sambung lagi cerita bagaimana syaitan mengadu domba manusia ni agak panjang. Mungkin kuliah satu ni tidak mencukupi, kita akan sambung keesokan harinya. Jadi sekadar itu dululah kuliah kita pagi ni. Saya akan mencatat sedikit nota-nota ayat-ayat yang kita baca hari ini. Surah 5, 27, 30. Ini adalah kisah permusuhan, pembunuhan dua orang anak Nabi Adam. Kemudian saya juga menyebut surah 49, surah Hujurat, ayat berapa tadi? Ayat 9, ayat 11, 12. Kemudian itulah ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Walaupun tak banyak surah, tetapi dalam surah Hujurat itu beberapa ayat yang kita tadabburkan. Dan kita kena selalu ingat balik kepada ayat dasar berkaitan syaitan ini, iaitulah ayat 7, ayat surah Al-A'raf, ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghan fasta'iz billah. Ketika mana kamu terasa ada gangguan, ada bisikan-bisikan jahat daripada syaitan, ketika mana bisikan itu muncul, maka bersegeralah kamu berlindung diri kepada Allah. Ingat tu? Itu pesan daripada surah A'raf ayat 200. Jadi yang ini kena selalu ingat. Allah mengingatkan kita ketika mana terasa ada ni something wrong, ada tak kena bisikan ini. Yang datang dalam fikiran kita, datang dalam jiwa kita, maka cepat-cepat kita beristiazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kaedah dia. Jadi saya pesan, saya ulang-ulangi ya.
Sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.